Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bilqabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan, diberikan ruang waktu dan kesihatan untuk kita sekali lagi bertemu pada malam yang berbahagia ini bagi menyambung semula pengajian kitab Adab Perempuan yang telah terhenti pada kuliah malam semalam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan ruangan waktu yang kita ada ini, kita mengambil kesempatan untuk membaca serba sedikit daripada nasihat-nasihat dan peninggalan daripada para ulama akan menjadi sebab kita diberikan kebaikan, diberikan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyambung lagi kuliah pada malam ini, insya-Allah bagi mereka yang memiliki kitab, sambungan yang seterusnya adab yang ke-12 pada membicarakan tentang adab makan, muka surat yang ke-69. Muka surat 69, adab yang ke-12, sambungan daripada kuliah yang terdahulu. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adab yang ke-12, apabila ia, yakni perempuan, apabila ia perempuan duduk berdekatan dengan orang tua-tua, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh menolong akan segala kehendaknya. Adab yang seterusnya, kalau kita lihat, sebelum kita membicarakan tentang adab yang ke-12 ini, kita bicara pada adab yang sebelumnya. Dia menyatakan apabila kita duduk di dalam satu majlis yang ada hidangan makan, maka hendaklah sebagai seorang yang hadir ke majlis makan itu, kita mendahulukan orang-orang tua terlebih dahulu untuk duduk di tempat makan, dan mendahulukan para ulama
ataupun mendahulukan orang-orang soleh, mendahulukan orang yang lebih memiliki kedudukan yang tinggi daripada kita. Okey, jadi apabila kita duduk berdekatan dengan orang tua-tua, kita duduk di sebelah, umpama contoh ibu bapa kita sendiri, kita duduk bersama dengan bapa saudara kita, emak saudara kita, ataupun kita duduk dengan mereka-mereka yang lebih berusia daripada kita, maka ketika itu hendaklah kita ni bersungguh-sungguh menolong akan segala keperluan dan kehendak orang-orang tua yang ada di sekeliling kita. Maksudnya apa? Kita berkhidmat kepada mereka. Kita membantu mereka, antaranya mencedokkan nasi, ataupun mencedokkan lauk, ataupun menghulurkan sesuatu yang mereka perlukan. Sebelum kita makan tu, maknanya kita dahulukan keperluan orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Ini termasuk dalam adab yang baik. Kita memberi khidmat kepada mereka, kita melayani mereka ketika mereka hendak makan ataupun ketika mereka memerlukan sesuatu seumpama minuman. Ini akhlak ketika kita berada di meja makan. Jadi janganlah kita mendahulukan diri kita sehingga kita penuhkan hidangan di atas kita dulu, kemudian ada sebahagian daripada orang tua terpaksa berdiri ataupun pusing untuk mengambil makanan, mereka terpaksa menghulu tangan yang jauh, ataupun mereka terpaksa maksudnya terpaksa bangun untuk mengambil lauk dan sebagainya. Jangan sampai macam tu. Jadi maknanya kita yang lebih muda ni, kitalah yang memberikan khidmat kepada mereka yang lebih tua ketika berada di meja hidangan. Ahsannya kita jangan duduk makan bersama dengan mereka. Kita sekadar melayani keperluan mereka. Setelah mereka semua selesai, ini orang-orang yang tua-tua ataupun orang-orang yang soleh daripada kalangan alim ulama, setelah mereka selesai barulah kita duduk makan. Kita mengambil berkat daripada orang yang dah tua dan juga mengambil berkat daripada bekasnya para ulama, tu lebih baik, tu lebih elok, akan memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada kita. Itu adab yang seterusnya, iaitu apabila kita duduk berdekatan, jadilah orang yang ringan tangan, membantu untuk memberi keperluan kepada orang yang lebih tua ketika mereka nak mengambil hidangan. Baik. Dan yang seterusnya, adab yang ke-13, dicerca orang akan akan orang yang makan pada ketika makan itu ialah pada segala gerak-gerinya dan tutur katanya. Jadi sebahagian daripada orang yang makan, mereka dicerca ataupun dikata ataupun diumpatlah. Umpama orang bercerita tentang satu-satu perkara ni, iaitu terutama perkara yang buruk, dilihat pada mana? Pada segala gerak-gerinya dan juga daripada tutur katanya. Ketika dia makan tu bagaimana tindakannya, ketika mengambil lauk, ketika masukkan makanan ke dalam mulut, kemudian dilihat pula bagaimana tutur katanya. Kalau tutur katanya buruk, maka itulah yang akan dicerca, maka itulah yang akan diperkatakan oleh orang yang ada bersama dengan dia. Maka dari sebab itu, kerana gerak-geri dan tutur kata itu terkadang menjadi bahan cerca orang lain, tiadalah patut dia diam saja, tetapi hendaklah ia bercakap-cakap sedikit pada masa yang lazim dengan perkataan yang lemah lembut dan bahasa yang halus, lagi ikhlas pada perkataan itu. Jadi termasuk dalam tuntutan, bahkan ia sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan adalah berbicara. Jangan diam saja. Kalau kita diam ni, nampak kita sungguh pada makan. Kita nampak sungguh pada makan ni sampai kita tak cara orang lain, ataupun kita tak layan kepada orang lain. Nampak sungguh pada makanan tu. Jadi jangan sampai macam tu, kerana terkadang kelakuan yang seumpama itu menjadi bahan cerita orang. Sehingga kita tak umpama ada orang di sebelah kita, ada orang depan kita, ada orang di belakang kita dan sebagainya, seolah kita ni tumpu pada makanan. Itu di antara akhlak yang buruk. Kerana itu dituntut ketika makan ni hendaklah kita berbicara. Yang ni berbicara yang sedikit lah. Termasuk dalam perbicaraan yang dituntut ni, iaitu perkataan-perkataan yang baik. Kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang elok. Lagi memang kita tu bercakap tu memang ikhlas nak melayani orang yang ada di sekitar kita.
Kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia menyatakan di antara perkataan yang disuruh kita perbanyakkan ketika makan adalah kita berbicara tentang kisah orang-orang yang soleh. Yang ni kita berbicara tentang orang-orang yang baik. Bercerita pasal ulama ke, kita bercerita pasal kita bercerita tentang nabi ke, kita bercerita tentang orang abid, orang yang rajin beribadah. Itu di antara perkara yang disuruh perbualkan ketika kita makan. Jangan cerita benda hak lain lah. Jangan kita masukkan tentang orang yang lara. Jangan kita bercerita tentang ahli maksiat. Jangan kita bercerita tentang keburukan orang. Tetapi disuruh kita bercerita tentang benda-benda yang baik. Antaranya apa? Kita bercerita tentang orang-orang yang soleh. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan adalah Nabi tidak berdiam diri. Maksudnya bukanlah Nabi tu berceloteh dengan benda-benda yang tak sesuai, tak lah. Tetapi Rasulullah ketika makan tu Nabi akan bertanya kepada ahlinya tentang apakah juadah yang disediakan. Kemudian sambil makan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbicara tentang adab-adab yang elok terhadap ahli keluarganya. Ketika sedang makan itulah Rasulullah akan membicarakan tentang bagaimana cara makan, ataupun Nabi akan berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang kesempurnaan akhlak yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertamu ke rumahnya Jabir bin Abdullah, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Jabir dia bertanya dengan isterinya, "Ada apa makanan di rumah kita ni?" Lalu isteri Jabir bin Abdullah ni dia menyatakan, "Wahai suamiku, yang ada di rumah kita ni cuma cuka je." Cuka je yang ada. Maka ketika itu cuka tu dibawa keluar, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada cuka di rumah Jabir bin Abdullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji. Nabi menyatakan sebaik-baik lauk hidangan yang ada di rumah adalah cuka. Maksudnya Nabi nak menyedapkan hati sahabat ni kerana telah menyediakan makanan yang itulah satu-satunya ada di rumahnya. Maka Nabi pun memuji makanan tersebut supaya sahabat ni tidak merasa kecil hati dengan sedikitnya hidangan yang ada di rumahnya. Ini di antara perkataan di antara perkataan yang dituntut kita perkatakan ketika kita duduk di meja makan. Jadi maknanya jangan diam sajalah. Jangan diam. Maknanya dituntut kita ni supaya ada perbualan, adanya perkataan, adanya penceritaan. Tapi yang dituntut tu ialah perkataan yang baik-baik, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak menyakitkan hati orang. Dan kemudian memang kita ni ikhlas. Ikhlas maksudnya memang kita nak berbicara, nak menyenangkan hati orang yang ada di sekitar kita. Tu kita kena ingat dah. Dan yang seterusnya dia kata, janganlah pada ketika makan itu berkata-kata dengan perkataan yang kasar, tetapi hendaklah dengan perkataan yang lemah lembut yang munasabah dengan tarafnya. Jadi waktu makan walaupun dituntut untuk berbicara, pengarang kitab kita ni dia bagi tahu janganlah berkata-kata dengan perkataan yang kasar. Seperti kita meninggikan suara, ataupun kita mengumpat orang lain, ataupun kita mencela sahabat kita yang ada bersama makan dengan kita, ataupun kita menghina makanan, ataupun kita mencela siapa-siapa yang ada di sekitar kita dengan perkataan-perkataan seumpama memaki, mencaci dan merendahkan diri dia. Ni jangan. Yang ni tak disuruh, bahkan ditegah. Kerana setengah daripada kita ni dia memang inilah, kalau duduk bersama-sama tu nak jadikan cerita supaya ada gelak ketawa, ada suka dan sebagainya, maka modalnya ialah bercerita tentang keburukan orang, mencela tentang sahabatnya, mencerita tentang kekurangan kawannya, dianggap sebagai perkara gurauan untuk menambah keceriaan. Yang ni dilarang. Yang ni ditegah. Terutama atas orang perempuan, bila dah berkumpul tu, maka semuanya akan bercerita tentang, engkau tahu tak yang ni begini keadaan ni, engkau tahu tak orang ni macam ni pula, engkau tahu tak si dia ni macam ni. Mana bercerita pasal orang. Yang ni tak sesuai, yang ni ditegah, yang ni dilarang. Kerana itulah dia kata hendaklah dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang elok, yang munasabah dengan tarafnya, yang munasabah dengan usianya.
Maknanya kalau dia bersama dengan orang yang lebih tua daripadanya, maka ketika itu berdiam lebih elok, jangan menyampuk, melainkan ditanya sesuatu kepadanya. Mana jangan kita pula yang lebih bercerita lebih banyak daripada orang yang lebih tua daripada kita, ataupun bercerita lebih banyak daripada orang yang lebih alim daripada kita. Jangan. Maka ketika itu disuruh kita sekadar menjadi pendengar, memberi tumpuan kepada penceritaan mereka ataupun perkhabaran yang elok daripada orang tua ataupun daripada para alim ulama. Maknanya berbicara tu mengikut kedudukan kita, sama ada usia kita ataupun pangkat kita di sisi orang yang ada di sekitar diri kita tu waktu kita makan. Tiada sayujianya, mana tak boleh lah ia berkata-kata pada pertengahan makan dengan perkataan yang tiada digemarinya atau menyusahkan orang. Sama juga macam yang tadi. Maksudnya ketika kita tengah-tengah makan tu, tengah seronok makan, tengah sedap makan, menikmati juadah dan sebagainya, janganlah kita mengeluarkan sesuatu perkataan ataupun cerita yang tak suka didengari ataupun yang tak digemari oleh orang yang berada di sekeliling kita, ataupun perkataan tu akan mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Ini jangan. Sehingga boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan dan sebagainya ataupun perbalahan. Maka yang ni ditegah. Jangan berceritalah. Sehingga nanti kalau biasanya benda ni berlaku bila kita bersama dengan ahli keluarga, kita duduk dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Waktu itulah terkadang dapat berkumpul. Yang ni tak puas hati dengan yang ni, yang ni pula tak puas hati dengan yang ni. Maka kat mana tempat balahnya? Tempat makan. Di meja makan tu lah. Ketika orang ibu bapa ni ada nak suap, ketika tu yang seorang kata, engkau lah ni gini-gini, yang ni pula engkau lah jadi punca. Jadi balah atas meja makan. Yang ni jangan sekali-kali berbalah ataupun bergaduh ataupun berselisih pendapat, sehingga boleh menyebabkan permusuhan ketika berada di meja makan, apatah lagi ketika tengah makan. Sebab apa? Kita berada di hadapan rezeki, seolah-olah kita mencela dan menghina rezeki. Sehingga ada orang yang tak terlibat sama dengan perbalahan tu akan jadi rasa tak selesa dengan keadaan kita ni. Dia jadi hilang seleranya, jadi tak nak makan dan sebagainya. Jadi itu di antara adab yang perlu dijaga. Kena ajar kepada anak-anak kita. Jangan jadikan meja makan tu sebagai medan permusuhan. Jangan jadikan meja makan tu sebagai medan perbalahan atau perbantahan antara satu sama lain. Okey. Dan yang seterusnya, jangan sekali-kali mengeji akan jamuan atau makanan yang dimakannya, kerana yang demikian itu setengah, yakni sebahagian daripada kurang adab. Apabila kita makan, terkadang ada daripada makanan tu yang tak kena dengan selera kita. Dan mungkin ada sebahagian daripada makanan tu yang tak cukup resepinya ataupun tak kena dengan resepi yang dia masak. Mungkin menyebabkan masin ke, ataupun masam ke, ataupun pahit ke, ataupun tak sedap lah. Jadi apabila kita mendapat makanan yang seumpama itu, jangan sekali-kali kita keji. Mana jangan dicela. Jangan kita mengata pada makanan tersebut. Okey, jangan sama sekali. Kenapa? Ini bukan akhlak Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencela atas makanan. Bila makanan tu Nabi rasa Nabi tak boleh nak makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan tanpa mengata apa-apa perkataan pun terhadap makanan tersebut. Melainkan Nabi kata, aku tak makan makanan ni. Kalau sahabat bawa makanan, Nabi kata, aku tak makan makanan ni. Kenapa? Kerana ada alasan-alasan tertentu. Tapi aku tak larang, kalau kamu nak makan, boleh makan. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab itu rezeki. Makanan yang ada di hadapan kita ni merupakan rezeki. Kalau kita hina, seolah-olah kita menghina pemberian dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita nak menegur, umpama contoh rasa pada makanan tu mungkin boleh diperbaiki ataupun boleh diperelokkan lagi, ditambah serba sedikit dengan tu, tu kita nak menegur, tu lain. Nak tegur tu bukan di hadapan makanan, tapi kita beritahu kepada tuan yang masak dengan nada yang baik, dengan nada yang elok. Umpama contoh, kalau kita kata kepada dia, makanan ni sedap dah, tapi kalau nak sedap lagi, cuba kurangkan garam sikit.
Kemudian cuba tambah ni sikit. Nanti akan cuba kau rasa, pasti akan bertambah sedap. Itu cara kita menegur. Jadi orang yang masak ni taklah terasa hati. Tapi kalau kita nak tegur dengan keadaan, apa masak ni? Macam ni rasa, ini tak boleh makan ni. Orang tak pandai masak je macam ni. Orang yang masak tu rasa kecil hati. Lagi kalau yang masak tu ibu kita, ataupun yang masak tu isteri kita. Lagilah dia kata, dia dah berpenat sehari duduk di dapur, nak menyediakan hidangan. Tak? Dia yang potong ikan, macam-macam lah dia buat. Tiba-tiba bila dia masak, dihidangkan untuk kita, tak kena dengan selera kita, kita maki macam-macam. Ni akhlak yang buruk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isterinya, Nabi tak pernah mencela makanan. Walaupun ada ketika isteri-isteri Nabi ni, ada di antara mereka ni yang bukan dengan sengaja menghidangkan sesuatu yang tak kena, ataupun tak sempurna hidangannya. Mereka tak sengaja. Seumpama satu kisah berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pernah satu hari ketika Rasulullah ni dia keluar bermusafir, lama bersama dengan sahabat. Kemudian apabila lama tu, kembalilah. Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia mendapat perkhabaran yang Rasulullah dan sahabat-sahabat dah kembali masuk ke kota Madinah. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah ni dia sangat gembira. Dia suka sangat. Suka sangat dengan kepulangan suami yang tersayang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia buat? Dia pun buatlah daripada makanan-makanan dan minuman untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasulullah kembali ke rumah, dah ada dah juada dan hidangan yang disediakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya hidangan yang kalau kita lihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apa sangatlah makanan yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Aisyah tetap berusaha nak menyediakan sesuatu yang terbaik untuk menyambut kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasulullah balik, tengok dah tersedialah di atas meja minuman dan juga makanan yang sedikit untuk menyambut kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan isteri-isterinya, Rasulullah dia tidak akan makan secara bersendirian. Maksudnya apa? Kalau Nabi minum, pasti Nabi akan bagikan selepas teguknya, dibagikan kepada Aisyah pula. Nanti Aisyah dah minum, Rasulullah pula minum. Mana saling bergilih ganti ketika minum air. Tapi pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minum beberapa daripada tegukan air itu Nabi tak beri kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi Aisyah kata dia rasa pelik. Dia kata tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, selalunya kalau minum ataupun makan, baginda akan beri kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kau akan berikan kepada aku, tapi hari ni kenapa kau tak bagi kepada aku? Nabi kata tak apalah, hari ni aku haus. Jadi aku nak minum sendiri. Aisyah kata tak boleh, aku nak juga. Nabi kata tak payahlah. Aisyah kata aku nak juga. Akhirnya Rasulullah pun bagi. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada Aisyah, dia pun minum. Baru seteguk dia minum, dia mengeluarkan semula air kopi yang dia minum. Ketika tu dia minta maaf kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, aku minta maaf banyak-banyak. Dia kata, tadi oleh kerana aku ni rasa gembira dengan kepulangan kau, jadi aku tertukar di antara gula dengan garam. Jadi ketika buat air tu, mana air kopi tu ditambah dengan garam. Jadi patutnya masin lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak mencela. Nabi tak marah. Nabi tahu tu mungkin satu kesilapan yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah. Rasulullah sekadar senyum saja. Taklah Nabi kata, apa ni? Aku balik jauh-jauh, balik penat-penat, dihidangkan dengan air kopi. Kemudian masin pula, kau reti ke tak reti? Tu bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada suami, inilah kelakuan kita dengan isteri kita dah. Bila dia buat sesuatu daripada makanan dan sebagainya tak kena dengan selera kita pun kita kata tak sedap tak nak makan kenapa tak sedap, ni kurang lah, tu kurang dan sebagainya. Ini bukan akhlak yang baik. Nak menegur kekurangan masakan boleh, tetapi dengan cara yang baik. Okey. Jadi dia kata jangan sekali-kali mengeji akan jamuan, terutama bila kita pergi tempat orang. Kalau kat rumah sendiri itulah yang kira. Kalau kita pergi jamuan orang, jangan sekali-kali
Kita mengaji akan jamuan atau makanan yang dimakan, kerana yang demikian itu setengah daripada kurang adab. Umpama contoh, kalau kita keluar makan di luar, di restoran ke dan sebagainya, apabila kita mendapat sesuatu yang tak seperti yang kita order, rasanya mungkin tak sedap mana, ataupun ada kekurangan dan sebagainya, kita panggil dengan cara yang baik. Tunjukkanlah adab yang baik. Jangan mentang-mentang kita ni sebagai pelanggan, kita suka-suka je kita panggil, sini mana token kau? Apa ni masak macam ni? Nak bagi binatang makan ke nak bagi orang makan? Cuba rasa. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Kenapa? Berkecil hati orang. Benda tu boleh dibaiki, benda tu boleh diubah, benda tu boleh dielokkan. Jadi mana kalau kita cakap baik-baik, kita cuba bisik dengan dia, tuan mari sekejap, cuba tuan rasa apa yang saya nak, cuba tuan rasa yang tuan hidangkan. Kalau dia rasa, mungkin dia kata, minta maaf lah, saya tahu ada kurang. Tak apalah, kalau boleh gantilah. Kalau tak pun dah buat macam mana. Kan boleh keadaan macam tu. Dia pun rasa dihormati dan dihargai, dan dia pun akan melayani kita dengan layanan yang lebih baik. Tapi kalau kita maki dia, kita marah dia, belum tentu dia buat lebih baik. Boleh jadi dia ambil jugalah, dia masak kat belakang, lepas tu dia ludah dia bagi kita makan. Kita pun tak tahu. Dia kata, yang ni baru sedap. Yang ni baru kena, masanya cukup dan sebagainya. Tapi kita tak tahu kat belakang tu dia buat macam-macam. Sebab tu jangan kita menyakiti hati orang. Jangan menyakiti hati orang. Jadi termasuk di antara perkara yang boleh menyebabkan orang tu terasa hati, apabila kita mencela makanan yang disediakan. Okey, baik. Dan yang seterusnya, sayujianya, semestinya lah manakala ia diberi makan oleh tuan rumah, maka hendaklah diterimanya dengan perkataan atau kelakuan menerima kasih. Yang kelakuan berterima kasih apabila kita bertamu ke rumah orang. Jadi ada adab-adabnya kalau kita bertamu di rumah orang. Sebab tu di antara adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak bertamu ke rumah orang ni, Nabi kata jangan bertamu pada waktu makan. Jangan kita bertamu pada waktu makan. Mana kita pergi? Pagi-pagi pukul 8 tu memang waktu orang sarapan pagi. Waktu tu kita pergi rumah dia. Ataupun pukul apa? Pukul 12. Ataupun lepas zuhur, tu waktu makan tengah hari. Ataupun kita pergi waktu mana? Lepas asar, tu waktu minum petang. Ataupun kita pergi mana? Malam, lepas maghrib atau lepas isyak, waktu makan malam. Mana? Ditegah. Janganlah kita pergi pada waktu-waktu yang memang waktu tu kebiasaannya orang sedang makan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, la tadkhulu buyutan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah berfirman, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Artinya jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi, melainkan apabila diizinkan bagi kamu, dan jangan kamu menantikan masa makan. Ini ditegur pada para sahabat lah. Kalau nak pergi ke rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, maka jangan datang kalau tak diizinkan masuk. Mana jangan masuk kalau tak diizinkan masuk. Dan kemudian janganlah kamu menanti-nanti waktu makan. Jangan pergi tu ketika waktu makan. Ini di antara akhlak dan adab kita bertamu di rumah orang. Kerana tu dituntut supaya sebelum datang tu kita menghubunginya dia dulu. Menghubunginya dia dulu, tanya khabar, boleh tak datang rumah dalam waktu ni. Kalau dia kata boleh, ahlan boleh datang, maka kita pun datanglah. Kalau dia kata kalau dia tak angkat telefon dan sebagainya, umpama contoh kalau kita bagi salam, dia tak jawab salam dan sebagainya, sampai 3 kali kita bagi salam dia pun tak buka pintu lagi, maka kita baliklah. Maknanya apa? Boleh jadi dia tidak ada di rumah, dan boleh jadi waktu tu dia tak bersedia nak menerima tetamu. Jangan sampai kita datang rumah orang dengan tak telefon, kemudian dah sampai depan pintu, bagi salam depan pintu tak buka, kita ketuk pula, Assalamualaikum, tak buka, pergi pintu dapur pula tak buka, kita pergi tingkap pula ketuk. Tu sungguh sangat macam tu. Jangan sampai macam tu lah. Itu termasuk dalam akhlak yang buruk. Okey. Anda kata kalau kita datang ke rumah dia, kita datang ke rumah dia padahal bukan tujuan untuk kita makan lah.
Tetapi berbetulan masa tu dia sudah menyediakan makanan. Kita bukan datang tujuan nak minta makan, tapi memang kita datang ke rumah dia dan dia bersedia nak menyambut kita, dan berbetulan waktu tu dia sudah menyediakan makanan, sama ada untuk diri dia sendiri dan ahli keluarga dia, ataupun memang dia sudah sediakan untuk kita sebagai tetamu. Baik, bila dah sedia macam tu, apa adabnya? Janganlah kita makan sehinggalah diberi keizinan supaya kita makan. Jangan mentang-mentang terhidang dah kita turun makan saja, jangan. Maknanya kita makanlah. Makan apabila telah diberikan keizinan daripada tuan rumah. Okey, daripada tuan rumah. Kalau dia tak izinkan, kalau dia tak pelawa, maka kita sekadar tengok je lah. Nak buat macam mana? Tuan rumah tak pelawa, dah kita datang waktu dia makan, kan? Mana dia tak pelawa kita, maka tengoklah. Kemudian kalau dia pelawa pula, kita datang makanan dah terhidang. Okey, kalau dia pelawa pula, mana kita tengok keadaan. Sama ada ajakan atau pelawaannya tu termasuk dalam sungguh nak mengajak kita makan, ataupun kita kata ajak-ajak ayam. Bukan sungguh nak ajak kita makan, dah betulan dia sedia dah, kita pun datang. Jadi dia pun kata, marilah makan sama. Marilah makan sama. Tapi tengok keadaan tu, memang betul dia nak ajak kita makan ke, ataupun kerana dia ajak-ajak ayam saja, ataupun memang sengaja dia nak tawar sajalah, bukan sungguh sangat pun. Kalau dia memang sungguh nak ajak kita makan, maka makanlah. Okey, maka makanlah. Tetapi kalau dia suruh tu, kalau dia ajak kita makan tu semata-mata kerana malu, kerana malu sebab makanan ada dah, kalau tak jemput makan seolah macam tak meraihkan tetamu, jadi dia pun serba salah. Nak ajak makan ke tak ajak makan. Jadi kita boleh melihat keadaan tu pada reaksi orang yang menjemput kita tu. Jadi kalau dia ada rasa-rasa malu, maksudnya kalau dia jemput kita tu kerana malunya kita datang tu, maka ketika itu jangan makan dah. Maka jangan makan. Kita buatlah apa-apa alasan pun. Katalah kita kenyang dah, tak apalah, awak makanlah dulu, saya kenyang dah ni, mari datang pun sekejap je ni, nak bagi barang dan sebagainya. Tak apa, makan. Tu di antara adab. Okey, adab kita datang berziarah ke rumah orang. Jadi apabila orang tu memang betul-betul nak sediakan makan untuk kita, tuan rumah pun sediakan minuman, sediakan makanan, maka di antara akhlaknya kita menerima dengan kelakuan yang baik, dan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang elok, terima kasih, dan kita bersyukurlah, berterima kasih kepada orang yang menyediakan kita makanan dan menjamu kita dengan makanan. Okey, baik. Dan apabila ia perempuan yang nak makan ni, apabila ia perempuan enggan menerima akan barang yang disogokkan kepadanya, yakni barang yang dihulurkan kepadanya daripada makanan. Kenapa? Okey. Apabila ia enggan menerima akan barang yang diberikan kepadanya daripada makanan ni, maknanya mungkin dia kenyang ataupun memang dia tak ada selera ketika tu, maka hendaklah ia berkata, saya banyak menerima kasih, ini saya banyak berterima kasih lah, tetapi saya harap tuan uzurkan saya. Mana cakap dengan baik, mana tak apa, terima kasih, saya minta uzur lah. Kenapa? Saya kenyang dah ni sebenarnya. Bukan saya tak suka dan sebagainya, tapi memang saya kenyang dah. Sebelum datang ni saya dah makan dah apa semua. Kita boleh kata gitu. Ataupun kita kata, saya minta maaf ya, saya harap tuan dapat maafkanlah. Kenapa? Saya sebenarnya ada masalah sikit. Mana tak boleh nak makan waktu ni. Dia boleh terimalah perkataan begitu. Mana kita berkata dengan perkataan yang baik bila kita minta keuzuran. Bila kita tak nak makan tu, mana kita kata dengan benda yang baik. Okey. Maka setengah daripada yang sangat aib itu, yakni setengah daripada kelakuan yang buruk itu, jika ia berkata bila orang ulurkan makanan kepada dia, dia kata ini saya tak hendak, yang ni saya tak suka, ataupun dia kata apa, ini tidak menerima nafsu saya, mana tak kena dengan selera saya. Ini perkataan orang yang sombong. Orang ulur sesuatu kepada kita daripada makanan, dia sebagai tuan rumah, dia keluarkan makanan, kita kata ini je makanan yang ada. Saya tak hendak, saya tak makan benda ni.
Saya tak suka, tak kena dengan selera saya. Tak apalah, tak apa. Terima kasih je. Tak apa. Saya tak nak. Tu orang yang sombong. Ni akhlak yang buruk. Orang yang seumpama ni tak boleh diajak bertamu pergi rumah orang lain. Tak boleh. Kenapa? Dia ada sifat tidak boleh nak meraihkan, tak boleh nak meraihkan orang lain. Kalau tak nak sekalipun, berilah perkataan-perkataan yang elok. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingat balik pada kuliah-kuliah yang beberapa hari yang lepas, saya telah ceritakan tentang Nabi duduk di rumah salah seorang sahabatnya, Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Abu Ayyub Al-Ansari ni di antara sahabat yang ketika duduk dengan Rasulullah tu, dia yang menyediakan makan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi apabila dihantarkan makanan, Nabi tak menghabiskan makanannya. Nabi sekadar makan sedikit yang diperlukan oleh Rasulullah, selebihnya Nabi tinggalkan, diberikan kepada sahabat Ayub dan isteri dan anak-anaknya. Jadi satu hari Ayub Al-Ansari ni, Abu Ayyub Al-Ansari, dia bawa sup. Sup kemudian dicampur dengan bawang. Bila diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tak lama lepas tu pembantu tu kembalikan semula dalam keadaan tak tersentuh. Tak tersentuh. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni jadi bimbang. Dia takut dia pergi jumpa Rasulullah. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, adakah makanan ini telah diharamkan oleh Allah Ta'ala sampai kau tak makan?" Nabi berkata, tak. Makanan tak diharamkan. Makanan ni boleh untuk dimakan oleh kamu, tetapi aku tak makan. Nabi kata, kerana aku tak makan bawang ni. Kenapa? Kerana bawang ni mengeluarkan bau yang kurang enak. Sedangkan aku ni, keadaan aku ni sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari bila dia mendengar perkataan tersebut, dia boleh terima. Dia pun kata apa? Lepas daripada ni, aku dan anak-anak aku serta isteri aku takkan lagi untuk menyediakan, dan aku sendiri tak akan makan bawang. Kerana nak turut apa yang tak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tak suka sesuatu daripada hidangan yang disediakan untuk kita, maka janganlah kita kata dengan perkataan-perkataan yang buruk. Apatah lagi hidangan tu disediakan oleh ibu kita sendiri, ataupun hidangan tu disediakan oleh isteri kita sendiri. Maka jangan kita cela, maka jangan kita tolak dengan penolakan yang boleh menyebabkan dia rasa berkecil hati. Okey? Kerana jawab ini, yakni kita menjawab dengan perkataan yang tak elok. Umpama kita kata, saya tak suka, ini tak kena dengan selera saya, nafsu saya tak terbangkit dengan makanan ni, umpama contoh. Jadi jawab yang seumpama itu mengecilkan hati dan menunjukkan ia yang berkata itulah kurang adab dan asuhan yang tak elok. Maksudnya kurang adab dan kurang asuhan yang baik. Okey. Sebab tu pada kuliah yang awal tu dia bagi tahu dah. Kalau nak tengok adab seseorang tu molek tak molek, tengok macam mana keadaannya di meja makan. Bagaimana keadaannya ketika menerima makanan. Di situ kita boleh buat penilaian. Kalau dia menolak sesuatu yang dia tak suka dengan cara yang baik, dengan cara yang berhemah, maka akhlaknya akhlak yang baik. Tetapi kalau dia menolak sesuatu dengan perkataan yang buruk dan dicela sebagainya, maka itu termasuk dalam akhlak yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tak pernah Nabi menerima sesuatu yang tak baik, bahkan ada ketika diberikan dengan sengaja. Diberikan dengan sengaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada satu kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi yang tua, menghadiahkan Nabi dengan beberapa biji daripada limau. Diberikan satu buah lah, buah yang apa kita kata ni, seumpama limau tu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima hadiah daripada seorang perempuan Yahudi, Nabi menerima, Nabi buka, lepas seulas Nabi makan lagi. Habis biji, Nabi makan yang kedua pula. Habis yang kedua, makan pula yang ketiga. Jadi sahabat ni jadi heran. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami macam mana?" Sedangkan selalunya kalau Rasulullah makan ni tak pernah makan seorang. Rasulullah akan berbahagi-bahagi kepada kami. Ini kami tengok lepas biji sebiji, lepas biji sebiji sampai habis. Buah ni Rasulullah tak bagi kepada kami. Kenapa pula macam tu? Jadi sahabat ni jadi pelik.
Sebab Nabi kalau makan memang Nabi akan bagi pada sahabat-sahabat. Jadi apabila perempuan Yahudi itu dilihat Nabi makan sampai habis, dalam keadaan suka, perempuan ni pun tinggalkan Rasulullah SAW. Bila dah jauh je perempuan ni, baru Nabi SAW menyatakan, aku tak bagi tadi ada sebab. Nabi kata, aku tak bagi kamu makan hadiah yang diberikan oleh perempuan tersebut. Kerana apa? Kerana buahan yang dibagi pada aku ni terlalu masam. Terlalu masam. Aku bimbang, kalau aku beri kepada kamu, kamu makan buah ni, kemudian kamu akan merasa masam yang bersangatan, kamu akan mencela kepada perempuan tersebut. Aku bimbang bila kamu makan, kamu rasa masam, kamu akan marah, kamu akan cela, mungkin kamu akan kata, kenapa beri makanan seumpama ni kepada Nabi? Kenapa berikan hadiah seumpama ni kepada Rasul? Nanti perempuan tu akan terasa hati. Jadi Nabi nak jaga hati perempuan tu Yahudi tu, nak jaga hati dia sampai Nabi makan sampai habis dalam keadaan menzohirkan kesukaan. Sampai perempuan tu akhirnya dia rasa pelik. Dia memang sengaja nak beri makanan yang kurang elok, nak melihat bagaimana tingkah laku Rasulullah SAW. Sehinggalah perempuan tu dia menjadi yakin, inilah akhlak seorang Nabi, inilah akhlak seorang Rasul, sehingga dia pun beriman kepada Rasulullah SAW. Itu akibat dia. Kalau kita melayani dengan baik, orang pun akan rasa berbesar hati. Tetapi kalau kita melayani dengan layanan yang buruk, kita membalas sesuatu yang orang beri kepada kita dengan perkara yang tak elok, cacian, makian dan sebagainya, orang akan jadi marah. Terutama pada makanan. Orang akan kata, sekali tu lah aku bagi, lepas ni tak ada lah. Nak panggil dia makan lagi ke? Lepas ni tak ada lah. Nak ajak dia makan lagi ke? Apa? Lepas ni tak ada lah nak bagi dia makan lagi. Kenapa? Bukan dia suka pun. Dia marah adalah, dia maki adalah. Jadi orang jadi rasa kecil hati. Kita kena jaga. Baik. Dan yang seterusnya, adab yang seterusnya, janganlah ia orang yang makan ni lah. Janganlah ia perempuan minum pada pertengahan makan, kiranya sebelum orang yang ada meminta air dahulu daripadanya. Dan jika ia minum, maka hendaklah dengan sehabis-habis senyap, dan jangan sekali-kali minum padahal makanan lagi ada di dalam mulutnya. Dan hendaklah mengesat bibirnya dengan napkin, yakni dengan tuala tangan ataupun sapu tangan, kemudian daripada minum supaya bersih mulutnya. Ini adab minum. Pengarang kitab kita ni kata, janganlah ia perempuan tu ketika makan minum pada pertengahan makan, yakni minum diselangi dengan makan, diselangi dengan minum. Makan 2 suap ambil air minum, waktu makan lagi 2 suap ambil air minum. Dia kata jangan buat macam ni. Kerana kalau daripada segi kesihatan pun tak elok, daripada segi adab menyalahi daripada adab yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang betul macam mana? Sebelum daripada makan tu kita ambil seteguk air supaya melancarkan kerongkong kita ni daripada yang kering, supaya dia basah, supaya mudah untuk makanan masuk. Kemudian setelah kita selesai tu ambil waktu. Ambil waktu yang bersesuaian. Melainkan makanan kita tu termasuk dalam makanan yang memang berhajat kepada air. Seumpama kita lah, orang Melayu kita ni kebanyakan makanan itu memang makanan yang memang berhajat kepada air, dengan pedasnya, dengan panasnya, dengan macam-macam rasa lah, yang menyebabkan kita ni bersegera minum kepada berhajat kepada air. Okey, jadi itu tak termasuk dalam akhlak yang baik, ataupun adab yang elok. Bukan sampai kepada haram tu taklah, maknanya tak elok lah. Okey, jadi dia kata jangan minum pada pertengahan makan. Ambil waktu lama sikit, 10 minit ke 20 minit ke. Kalau kita tahan, mana tak apalah, biar makanan tu betul-betul masuk, barulah kita minum air. Kiranya dia kata jangan minum pada pertengahan makan tu, kiranya sebelum orang yang ada meminta air dahulu daripadanya. Kalau orang lain tak ada lagi minta air, mana kita jangan dahulukan. Tahanlah kita. Tak nak buat macam mana? Melainkan dah ada orang lain minta air, barulah kita minta air. Tapi kalau memang kita berhajat dengan air, takut lekat ataupun tercekik dan sebagainya, maka kita tu jangan tahanlah, minta air. Dan jika ia minum, maka hendaklah dengan sehabis-habisnya. Minum jangan sampai berbunyi. Terkadang minum dah macam apa kita kata, orang berenang, cucak. Tu bunyinya tu. Kemudian lepas daripada minum, dia punya lega dapat air tu pun
Tahu orang ada juga akhlak kelakuan macam ni. Jangan, dia kata. Maknanya minum dengan sebaik-baik keadaan lah. Sebab tu kalau kita minum air, jangan minum air yang terlalu panas. Mana bukan maksudnya terlalu panas sangat. Bila terlalu panas ni kadang kita hirup. Jadi bila kita hirup ni dia akan bunyi serup masuk dalam mulut kita. Jadi orang sebelah-sebelah kita ni kalau dengar jadi tak berapa elok lah. Tak berapa elok. Jadi minum air yang pertengahan, tak terlalu sejuk sangat, tak terlalu panas. Yang mana apabila kita minum tu boleh dengan mudah kita masukkan air dengan dengan tegukan tu masuk dalam mulut kita. Dia kata maka hendaklah dengan sehabis-habis senyap, dan janganlah sekali-kali minum padahal makanan lagi ada di dalam mulut. Ni dia pun tak bagi juga. Maksudnya dalam mulut makanan penuh lagi, kita pun masuk dengan air pula. Ni jangan. Dan hendaklah mengesak bibirnya dengan napkin, iaitu dengan tuala. Kemudian daripada minum, supaya apa? Supaya bersih mulutnya. Jadi selesai kita minum, selesai kita makan, apa adabnya? Ambil kain, lap mulut kita. Supaya kesan daripada air tu tak ada di bibir, tak ada di kawasan mulut kita. Okey. Kalau bab cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasanya kalau minum, Nabi akan minum 3 teguk. 3 teguk Nabi akan letak. Maknanya bukan kalau menyalahi akan adab ni, bila kita minum satu cawan tu habis napah, gug habis. Tu bukan akhlak Rasulullah. Tu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara macam mana? Kalau kita ada cawan, seteguk minum, sekali letak, kemudian 2 kali letak, kemudian 3 kali letak, biar dulu. Ini cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kelakuan, setiap kali permulaan tegukkan bismillah, letak alhamdulillah. Kemudian bismillah, letak alhamdulillah. Kemudian kali ketiga bismillah, letak alhamdulillah. Barang siapa yang mengamalkan kaifiat ini, selama mana air itu ada dalam tubuhnya, selama itulah dia akan tertegah daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah daripada cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab makan, bab minum pun begitu juga. Jangan sampai minum sambil berdiri ataupun makan sambil berdiri, melainkan ada darurat. Maksudnya ada perkara yang tak dapat tidak, yang memang kita kena berdiri. Okey, mana larangan ni atas larangan yang makruh lah, bukan larangan yang haram. Kerana Rasulullah kalau makan pun dia akan duduk, minum pun Nabi akan duduk. Jangan minum dalam keadaan berdiri, dan jangan makan dalam keadaan berdiri. Okey. Kemudian yang seterusnya, apabila dijemput orang makan, maka janganlah menzahirkan tiada bersetuju kepada makanan itu, sekalipun jika makanan itu tiada bersetuju pada rasanya, atau makanan itu tiada cukup masak, tetapi zahirkanlah kepada tuan rumah itu akan bersetuju dan menerima akan hidangan. Ini apa yang kita katakan tadi. Bila orang jemput kita datang ke rumah, apa jua yang dihidangkan kepada kita, kita terima. Kita terima dan mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada orang yang nak menjamu kita makan. Mana jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita menolak, walaupun makanan itu termasuk dalam makanan yang kurang sedap, yang kurang kena dengan selera kita, maka makanlah sekadar yang kita boleh makan. Supaya apa ni? Nak menzahirkan persetujuan kita, ataupun menzahirkan keredaan kita dan kesukaan kita terhadap apa yang disediakan oleh para tetamu ni, oleh tuan rumah, supaya dia berasa sukalah, dia rasa gembira dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan kita menzahirkan dengan muka ke, atau dengan perkataan, ataupun dengan perbuatan, seolah kita menolak, kita tak nak dan sebagainya. Jangan, kerana orang akan terasa hati. Okey, orang terasa hati. Sebab orang buat makanan pada kita ni, dia memerlukan waktu, kemudian memerlukan perbelanjaan, kemudian perlu berfikir, nak letak resepi dan sebagainya. Dia kena banyak benda yang dia nak sediakan sebelum hidangan tu ada untuk diberikan kepada kita. Sebab tu di antara keburukan banyak makan ni, iaitu membuang masa. Orang yang suka sangat makan ataupun banyak waktu makannya, dia telah banyak membuang masa. Kerana apa? Yang pertama, perlukan waktu untuk mencari barang, nak masak apa dan sebagainya, nak pergi cari pasar dan sebagainya. Habis dah wasa kat situ, semata-mata beli saja.
Kemudian yang kedua, masa nak menyediakan pula. Kalau jenis makanan lauknya banyak, dengan siang ikan lagi, bakso sayur lagi, tu satu hal dah, satu masa kat situ. Kemudian pula nak sediakan peralatan, dapurnya dan sebagainya. Umpama contoh kalau dulu tak ada dapur gas, terpaksa cari kayu, nak hidupkan api lagi. Tu. Kemudian apa lagi? Masa nak memikir, nak masak apa ni resepi apa ni. Kemudian nak fikir garam berapa sudu, gula berapa sudu. Orang takut pula kalau tak sedap, kan banyak masa mikir tu. Dah selesai masak, fikir pula nak hidangkan. Nak hidangkan macam mana, nak letak atas meja dan sebagainya, satu hal. Kemudian dah selesai tu, orang makan pula. Selepas orang makan, kena pula fikir nak basuh barang yang guna tadi, periuk, belanga dan sebagainya. Kemudian nak bersihkan pula bekal orang makan dan sebagainya. Kemudian selesai pula nak fikir pula apa dia, nak kena ada dessert pula, pencuci mulut dan sebagainya, buah-buahan, manisan dan sebagainya. Banyak benda. Duduk fikir pasal makan je tu kadang habis masa setengah hari. Nak fikir buat apa dan sebagainya. Jadi banyak makan akan banyak membuang masa. Tu untuk makan tengah hari. Tak kira capur makan petang lagi, tak kira capur makan malam lagi, tak kira apa, capur makan pagi lagi. Jadi banyak masa dihabiskan hanya untuk memikirkan tentang makan. Jadi bila orang menjamu kita, maka hargailah waktu yang telah digunakan ataupun waktu yang telah diluangkan oleh tuan rumah tu untuk menyediakan kita makanan. Kalau tak sedap, maka kita redalah. Kita redalah, mana kita berterima kasih lah, kerana dia telah menyediakan juadah makanan untuk kita. Sebab tu di antara amalan orang tua-tua, apa yang mereka buat ni, kalau mereka diberikan hadiah apa-apa dalam bentuk makanan, bila orang hantar ke rumah, umpama contohlah orang hantar ke rumah, orang hantar ke rumah jenis makanan dan sebagainya, dia akan makan di hadapan orang yang bawa tu. Orang bawa makanan, dia tanya makan apa ni? Ni ada sikit bubur dan sebagainya. Sedap ni pun, ambil sikit sedu tu makan depan tuan, supaya tuan yang tengok ni rasa, Allah, orang ni makan aku ni. Ada setengah kita, apalah masuk dalam tu, sampai dalam kalau tak dapat tak dimakan dan sebagainya, sampai lupa, ada orang bagi ni rupanya. Bila tak tahu ni, sampai kita lupa. Jadi kalau orang bagi, on the spot makan depan dia. Tu lebih baik. Jadi dia rasa dihargai, dia rasa suka. Mendatangkan kesukaan dalam hati orang Islam tu satu perkara yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kena ingat. Sebab tu dalam bab makanan, jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita berkata perkataan yang buruk kepada orang yang menyediakan makanan kepada kita. Okey, baik. Kemudian untuk hari ni yang terakhirlah, sebab banyak lagi. Tiada layak ia perempuan yang makan tu merenung kepada makanan. Tengok kepada makanan, duk perhati je makanan. Mana jangan. Tiada layak, mana tiada patut. Bila ia nak makan tu, dia merenung kepada makanan. Tengok sesa, ni apa isi dia, yang ni. Tengok sampai tak perasan orang. Sampai tak nampak orang duduk sebelah dia, duduk fikir pasal makanan. Mana satu aku nak ambil dulu ni, yang ni ke, yang tu ke, yang ni ke. Duduk tengok makanan. Tiada layak, mana tiada patut. Ia merenung kepada makanan. Dan tiada pula kepada orang yang makan. Dan jangan dia tengok pada orang yang makan. Orang nak makan, kita duduk perhati je. Cuba kita tengah makan, orang perhati. Senang tak? Tak senang. Tak boleh nak makan. Ketika tu jadi tersipu-sipu. Babai nak makan banyak, tak jadi makan banyak. Kenapa? Kerana orang tengok. Jadi adabnya, jangan kita melihat kepada orang yang makan. Dan janganlah ia perempuan tu menjadikan cita-citanya pada memakan saja. Ni lagilah. Apa cita-citanya? Makan. Mana tujuan dia tu memang nak kepada makan. Dia sentiasa berusaha mencari makanan apa yang sedap, resepi apa yang elok, apa yang boleh dimakan, apa yang kita nak buat, apa yang aku nak makan lepas ni. Nanti ni nak buat apa? Cita-citanya hanya kepada makan. Maka tak boleh. Jangan kita letakkan cita-cita kita pada makan. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab yang membicarakan tentang adab yang ada adab berumah tangga, di antara suami dan isteri, salah satu daripada calon perempuan yang jangan diambil sebagai isteri adalah mereka yang hanya cita-citanya itu hanya untuk makan dan tidur saja, dan tidak ada keinginan untuk berbuat baik dan taat kepada suaminya. Tu memang dia masuk cita-cita ni, mana benda yang kita suka lah. Contohnya kita kat sekolah, orang tanya cita-cita nak jadi apa. Yang ni nak jadi doktor, yang ni nak jadi askar, yang ni jadi bomber. Maksudnya benda yang dia suka. Yang ni pula cita-cita apa awak punya cita-cita apa? Saya cita-cita saya suka makan, cikgu.
Saya nak makan je. Contohnya, maka tak boleh. Okay, jangan kita mencita-citakan. Jadi kita sentiasa meletakkan keinginan tu hanya pada makanan. Bangun tidur duk fikir, ini nak makan apa nanti habis makan pagi duk fikir, tengah hari nanti kita nak makan apa pula Nanti habis makan tengah hari duk fikir, petang nanti nak makan apa pula. Kemudian lepas makan petang duk fikir, nanti malam nak makan apa lagi. Kemudian habis malam tu nak tidur tu duk fikir lagi, besok pagi bangun nak masak apa pula lah ni. Tu duk cita-cita kepada makanan semua. Mana jangan. Makanlah sekadar apa yang kita ada, yang terlintas pada waktu je. Waktu tu kalau kita rasa nak buat lalu. Tak salah tak cita-cita ataupun keinginan tu sebelum daripada kita nak menyediakan makanan. Okey. Tetapi dia kata hendaklah ia seorang perempuan ni makan kerana hidup. Ni bukan orang perempuan je lah, semua sekali. Hendaklah ia makan kerana hidup dan tidaklah ia hidup kerana makan. Tu kena ingat baik-baik lah ni. Maksudnya apa? Hendaklah kita jadikan tujuan kita makan itu kerana nak menampung keperluan kehidupan kita. Kenapa makan? Sebab kita nak menambah tenaga dan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Bukanlah kita hidup kerana makan. Itu dua benda yang berbeza. Kenapa kau hidup? Sebab aku nak makan. Sebab memang hidupnya itu untuk makan. Jadi apa yang dia buat memang bertujuan nak makan. Ini satu benda yang salah ni. Sebab tu kita selalu lihat kalau ada orang-orang yang ada setengah daripada ibu bapa, dia akan bertanya lah, kalau engkau daripada kecil buat macam ni, nanti dah besar nak makan apa? Dok fikir tentang dah besar nak makan apa. Dok bimbang tentang besar nanti nak makan apa. Dia takut anak dia tak makan. Kebanyakan orang bila tanya, masuk mana? Pondok. Ni gaji mana? Madrasah. Ni gaji mana? Gaji tahfiz. Dah kalau duduk situ dah besar nak makan benda. Dia takut tak makan. Tu benda yang dia paling bimbang. Tak usah bimbang. Bab makan ni Allah Ta'ala dah masukkan dalam rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu kita kena tahu, kita bukan hidup kita bukan hidup bertujuan untuk makan, tetapi kita sekadar memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita tak makan, boleh jadi kita ni sukar untuk melaksanakan ketaatan. Kenapa? Badan letih, sakit dan sebagainya. Kalau kita tak ada makanan, kita akan jadi lemah tubuh, menyebabkan kita tak boleh buat kerja, tak boleh berusaha, tak boleh meniaga dan berbagai-bagai lagi. Jadi tujuan kita makan sekadar nak menampung ataupun menambah tenaga kita, kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jadi jangan jadikan cita-cita kehidupan kita ni hanya untuk makan semata-mata. Itu termasuk dalam adab yang buruk. Okay. Jadi habis sampai situ dulu malam ni insya-Allah. Okay, kita akan sambung lagi pengajian kita pada malam esok dengan beberapa lagi daripada adab-adab berkaitan dengan makan. Okay, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kefahaman di atas apa yang telah kita bincangkan pada malam ini, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai panduan memperbaiki diri kita menuju kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.